Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma zidna 'ilma, Allahumma rzuqna fahma. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, penonton, pendengar yang dirahmati Allah di mana sahaja anda berada, alhamdulillah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah kerana masih diberi kesihatan, diberi peluang kesempatan untuk kita bersama meneruskan kelas tadabbur kita untuk hari ini. Hari ini sudah hari Ahad 20 Muharram 1443 Hijriah bersamaan 29 Ogos 2021 Masihi. Alhamdulillah kita boleh teruskan lagi. Kita masih dalam tempoh perintah kawalan pergerakan dan sekolah masih belum dibuka. Dan saya masih boleh berada di rumah. Biasanya kalau hari sekolah, hari Ahad ni duduk sekolah dah lah. Kalau tidak pun biasanya hari Jumaat hari Sabtu yang kita ada di rumah untuk pagi. Jadi kita nak sambung seterusnya untuk surah Nuh. Kita dah 3 hari masuk surah Nuh. Hari ni hari yang keempat dah hari ni. Jadi sebelum kita pergi kepada ayat yang berikutnya, yang semalam tu sebenarnya belum habis lagi tu. Panjang cerita tentang kisah dakwah Nabi Nuh. Di mana kita berhenti kemarin pada ayat wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum, pada ayat yang ke-7. Semalam kita dah bincang tentang kesombongan kaum Nabi Nuh apabila Nabi Nuh alaihi salam berdakwah lalu mereka sengaja menutup lubang telinga mereka dengan jari mereka sendiri dan mereka menutup badan mereka, kepala mereka dengan kain, dan mereka berterusan dengan sikap yang sombong. Baik. Wastaghshaw thiyabahum, mereka menutup yakni badan mereka dengan kain. Ini sebagai suatu perbuatan istihza. Istihza ni dia boleh berlaku sama ada dengan cara isyarat, dengan cara perbuatan, dengan cara kata-kata. Istihza ni mana mengejek-ngejek, mempersenda seseorang. Ataupun boleh jadi dengan maksud perkara itu dilakukan menutup dengan kain ini dalam tujuan untuk menutup kelemahan diri sendiri, atau boleh jadi dengan sebab malu. Jadi penggunaan wastaghshaw thiyabahum bergantung kepada orang yang lakukan itu. Bukan merujuk pada perbuatan itu sendiri, tapi orang dia melakukan ini. Kaum Nabi Nuh tujuan dia nak mengejek, mempersendakan Nabi Nuh. Baik, kita nak lihat ayat di awal surah Hud, muka surat 221. 221 pada ayat yang kelima, bawah sekali tu. Muka surat 221. Allah Ta'ala berfirman, ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min. Sesungguhnya mereka yang engkar itu. Ini merujuk kepada sifat orang yang engkar. Ayat ni umum lah. Ayat kelima surah Hud umum. Tidak sekadar untuk kaum Nabi Nuh, untuk semua manusia. Manusia yang engkar itu mereka yathnuna sudurahum, membongkokkan badan mereka untuk sembunyikan perasaan buruk mereka yang ada, perasaan buruk yang ada dalam dada mereka. Jadi tujuannya adalah untuk tutup keburukan mereka. Ala hina yastaghshuna thiyabahum, ketahuilah semasa mereka berselubung dengan pakaian mereka. Dia ambil kain, dia tutup badan macam kain selimut dah, tutup muka mereka. Yastaghshuna thiyabahum, maka Allah Ta'ala beritahu perbuatan tu sia-sia. Kerana ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah Ta'ala mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Jadi hak ni tutup badan dengan kain dengan maksud nak tutup aib diri sendiri. Hak kisah
kaum Nabi Nuh tadi dengan tujuan untuk istihza, mempersendakan Nabi Nuh. Jadi perbuatan ini digunakan dengan maksud yang pelbagai mengikut niat orang yang melakukannya. Kemudian kita lihat dalam surah Al-Mutaffifin, bagaimana orang-orang kafir melakukan perbuatan mengejek-ngejek, mempersenda orang-orang yang beriman. Itu pada muka surat 588. Pada ayat 29, muka surat 58 ayat 29, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang derhaka, orang-orang yang mujrim, yang bersalah, yang berdosa selalu mentertawakan orang-orang beriman. Sifat yadhakun juga berlaku kepada kaum Nabi Nuh. Nanti kita akan tengok dalam surah Hud nanti. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan setiap kali orang beriman lalu dekat mereka, lalu mereka mengerling dan memejam, celikkan mata. Tujuan untuk mencemuh dan mengejek-ngejek. Ini perbuatan istihza secara isyarat. Tak tahulah main mata ke, kenyit mata ke, tutup mata sebelah. Itu perbuatan dalam bentuk mengejek-ngejek orang beriman, dan perkara ini dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Kemudian kita nak lihat surah Hud. Masih dalam ayat yang ke-7 tadi. Ini nak habiskan yang semalam. Ada berbaki beberapa info yang perlu kita ketahui. Kemudian dalam surah Hud muka surat 226. Muka surat 226 ayat 38 atas sekali itu, wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min. Ini dah sampai peringkat akhir ni. Ada Nabi Nuh ni berdakwah lama 950 tahun. Sampai peringkat akhir, maka Allah Taala perintahkan untuk dibina sebuah kapal yang besar, bahtera yang besar. Jadi untuk siapkan kapal yang besar ni bukannya 2-3 hari, mengambil masa yang lama. Jadi setiap kali ada satu puak daripada kaumnya melalui tempat Nabi Nuh bina kapal itu, lalu mereka pun mengejek-ngejek. Jadi perbuatan mengejek ni dah berterusan daripada bermula dakwah itu lagi. Tutup lubang telinga dengan jari, tutup kepala dengan kain. Nabi Nuh buat kapal, mereka ejek, mereka persenda. Baguslah kamu buat kapal kat sini, nanti kamu boleh belayar di tengah daratan. Sebenarnya kapal belayar tengah laut, biar orang tak tahu lepas ni akan berlaku satu musibah banjir yang besar. Maka jawabkan kepada mereka, in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Jika kamu memandang kami bodoh, kamu mengejek, mempersendakan kami dengan tindakan kami buat kapal ni, maka sesungguhnya kami juga akan mengejek kamu sebagaimana kamu mengejek kami. Maknanya satu masa nanti kami akan membalas tindakan kamu ini. Orang kata ada lori, ada bas, ada hari aku balaslah. Balas. Masing-masing akan rasa balik. Dulu kau buat kat aku, nanti kau pula akan rasa apa yang pernah kamu lakukan. Kemudian kita nak pergi pada baik ayat yang sama. Di akhir tu wastakbaru istikbara. Masih dalam ayat 7 surah Nuh. Lalu mereka bertindak dengan begitu sombong dan angkuh sekali lah. Ini sifat bodoh sebenarnya. Orang yang sombong, orang yang angkuh, yang tak boleh terima nasihat kebenaran, yang tak mahu buka minda, tak mahu guna akal untuk fikir, ni sebenarnya orang yang bodoh sebenarnya. Sebab mereka lebih mengutamakan kehendak hawa nafsu sehingga mereka menolak apa yang benar. Apa yang sepatutnya mereka terima, mereka tolak semata-mata kerana ikut hawa nafsu. Dan perkara ini berlaku sepanjang zaman. Bukan setakat zaman Nabi Nuh, bahkan berlaku juga dalam zaman-zaman yang selepasnya dari kalangan kaum yang diutuskan Rasul kepada mereka. Allah Ta'ala beritahu ni kalau di Mekah, masa Nabi SAW berdakwah di Mekah. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Muka surat 447. Ini di antara contoh kesombongan manusia yang tidak boleh menerima
kalimah tauhid la ilaha illallah. Muka surat 447 pada ayat yang ke-35. Ini balasan bagi orang yang kufur dan engkar, yang akan masuk neraka. Fahaqqa, mereka beritahu, mereka yang masuk neraka ni beritahu, fahaqqa alaina qawlu rabbina inna ladzaikun, ayat 31 tu. Pastilah bahawasanya akan menimpa ketentuan, tetaplah akan ketentuan Allah itu janji siksaan, bahawa kami semua akan merasai azab. Mereka mengaku mereka akan diazab. Fa'awainakum inna kunna ghawin. Maka kami telah menyesatkan kamu dan kami adalah golongan yang sesat. Maka semua mereka itu, sama ada yang menjadi pengikut ataupun yang diikuti. Pengikut tu orang yang ikut dia lah. Kemudian yang diikuti tu pemimpin yang sesat tu lah. Maka semua mereka itu fil azabi mushtarikun, sama-sama berada dalam azab. Maka Allah Ta'ala beritahu, begitulah kami lakukan kepada orang yang mujrim, orang yang bersalah. Kerana mereka itu sombong. Innahum kanu, sesungguhnya adalah mereka dahulu, idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, la ilaha illallah, wahai manusia, tiada Tuhan, tiada ilah yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Lalu mereka itu yastakbirun, memilih untuk takabur, engkar. Yastakbirun. Ini berlaku dalam konteks dakwah Nabi SAW di Mekah. Yastakbirun, perkara ini berlaku seawal zaman Nabi Nuh. Jadi sikap sombong, tak boleh terima dakwah para Nabi ini adalah sebenarnya copy paste daripada sikap umat terdahulu. Dia kopi betul-betul, dia ambil, salin, lepas tu dia tiru balik perangai buruk tu. Jadi yang rugi adalah mereka sendiri. Sebab kesombongan ini tidak memberikan apa-apa keuntungan. Ada orang yang sombong, dia tak, macam-macam lah alasan. Tidak mahu tunduk akur dengan perintah Allah. Walaupun semudah saya cerita semalam, semudah kita ajak dia untuk sama-sama duduk dalam majlis ilmu, ataupun tolonglah usaha untuk kita sentiasa belajar. Hidup kita ni sebagaimana setiap hari kita perlu makan minum, maka setiap hari juga kita perlu isi minda kita dengan ilmu. Kita perlu penuhi hidup kita dengan amalan-amalan yang soleh. Itu suatu keperluan yang lazim. Suatu keperluan yang lazim untuk minda kita, untuk fikiran kita, untuk roh kita, dalaman kita. Kalau setiap hari kita fikir kita nak makan apa, kita nak minum apa, juga kita perlu fikir apa yang perlu kita berikan makanan untuk roh kita, untuk minda kita. Kalau tidak, kita hidup kalau ikut nak isi perut sahaja, nanti kita hidup jadi orang yang sombong sebab kita lebih banyak terdorong mengikut hawa nafsu. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak terus kepada ayat yang berikutnya. Baru nak start ayat hari ni. Nabi Nuh beritahu, "Thumma inni da'autuhum jihara." Kemudian aku telah menyeru mereka secara terang-terangan. "Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra." Kemudian sesungguhnya aku telah mengulang, menyeru mereka secara beramai-ramai, itu secara terbuka, terus terang, dan menyuruh mereka lagi secara israr, ini secara tersembunyi, secara berseorangan. Jadi dakwah ni dia ada banyak tahap, banyak peringkat. Ada yang disebut dakwah secara jahriyah, secara terang-terangan, terbuka, mungkin bercakap di depan orang ramai, ataupun maknanya ramai yang melihatnya. Yang kedua, dakwah secara tertutup. Tertutup mungkin dia panggil seorang demi seorang, panggil secara pergi ke rumah-rumah. Baik. Sebenarnya pendekatan dakwah yang sebegini pernah dilakukan oleh Nabi SAW juga. Baik, kita habiskan yang ni dulu. Ayat ni menyatakan bahawasanya asalib uslub dakwah Nabi Nuh ni nawa'at, dia pelbagaikan. Dia tidak guna satu cara, dia pelbagaikan. Maka pertamanya fa da'watuhum ilal iman.
maka dia telah seru kaum dia untuk beriman, untuk taat kepada Allah secara jahratan, terang-terangan. Ini secara terbuka. Maknanya semua boleh dengar dan lihat. Kemudian summa jumi'at fid da'wah, kemudian dihimpunkan dalam seruan dakwah itu bainal i'lan wal israr, antara dakwah yang secara terbuka, secara terang-terangan, dan dakwah secara rahsia. Kadang-kadang dia buat dakwah tu secara terbuka, melihat kepada kesesuaian dan tempat. Kadang-kadang dia berdakwah secara tertutup, mungkin daripada rumah ke rumah, mungkin jumpa seorang demi seorang, dakwah secara fardiyah, ataupun mungkin di tempat dia tidak ada orang, tempat tak ada orang ramai, mungkin dipanggil seorang dua orang, itu dakwah secara israr. Maka dakwahnya kita boleh bahagikan kepada salasa maratib, 3 peringkat, 3 tahap. Yang pertama, bada'a bil munasahah fi sirri lailan wa naharan. Nabi Nuh memulakan dakwahnya dengan cara memberi nasihat, bagi nasihat dulu secara sir, rahsia. Rahsia ni mana orang lain tak tahu. Dia tumpukan kepada orang-orang yang biasa-biasa. Kerana dia tahu yang paling utama melawan dakwah dia adalah di kalangan al-mala'ul ladzina kafaru min qaumih, pemuka-pemuka, orang-orang yang ada pangkat, orang yang berkedudukan tinggi. Jadi dia mulakan dakwah untuk orang-orang yang biasa-biasalah, orang kampung, orang-orang yang miskin, berlaku siang dan malam. Maka sebahagian terima, tapi kebanyakannya menolak. Kemudian yang kedua, dilakukan dakwah itu secara mujaharah, terang-terangan. Bila berlaku secara terang-terangan, maka risikonya lebih tinggi, ramai yang menentang melawannya dan tidak berkesan. Akhirnya dia buat dua-dua sekali. Al-israr war-i'lan, dakwah secara rahsia pun dia buat, dakwah secara terang-terangan pun dia buat juga. Jadi dalam ayat ini ada perkataan summa tu, summa inni da'autuhum jihara, summa, kemudian ada lagi summa, kemudian. Dari sudut bahasa Arab, summa ni adalah ala taba'udil ahwal, menunjukkan kepada keadaan itu jauh bezanya. Keadaan jauh bezanya dan berlainan dia punya darajatul uslub, tahap gayanya. Mungkin dakwah secara tertutup rasanya lebih mudah. Lebih mudah sebab tidak diketahui ramai. Tapi kalau dakwah secara terbuka, itu lebih besar. Sebab itu Nabi SAW, ni kita nak rujuk balik sirah Nabi, bagaimana Nabi kita SAW berdakwah di Mekah. Kali pertama Nabi terima wahyu di Gua Hira. Macam mana Nabi nak sampaikan? Nak sampaikan sesuatu yang dia rasa payah orang kafir Mekah nak terima ni. Maka Nabi memulakan dakwah secara tertutup. Maka dia memulakan dakwah dengan menyeru kepada keluarga yang terdekat. Keluarga yang terdekat. Jadi dakwah Nabi bermula dengan dakwah secara sir atau israr, dakwah secara tertutup dan rahsia. Lebih kurang sekitar 4 tahun. Lebih kurang ataupun lebih sedikit lah. Selama 4 tahun selepas diterima wahyu yang pertama. Maka dia memulakan dengan bi ahli baitihi wa asdiqaihi wa aqrabun nas ilaihi, dengan ahli keluarganya, dengan rakan-rakannya dan juga dengan manusia lain yang paling dekat. Dan orang pertama yang beriman dengan dakwahnya, kalau dari kalangan an-nisa, kaum wanita, orang pertama yang beriman kepada dakwah Nabi SAW, isterinya Khadijah. Kemudian apabila bacaan Quran yang Nabi baca di rumahnya didengar oleh yang lain, kemudian datangnya sepupunya Ali bin Abi Talib, maka dialah yang pertama masuk Islam dari kalangan kanak-kanak. Kemudian seorang budak hamba miliknya itu Zaid bin Harithah, itu di antara yang terawal masuk Islam, sebab dakwah Nabi peringkat awal secara sir, secara tertutup. Jadi setelah berlalu sekitar 4 tahun barulah dilakukan dakwah secara terbuka. Jadi semasa tertutup ni, selama tempoh 4 tahun ni, lama jugalah, tempoh 4 tahun, Nabi memilih rumah seorang sahabat namanya Al-Arqam bin Abil Arqam. Kenapa Nabi pilih rumah dia? Semasa dakwah secara tertutup ni,
Kerana dia seorang individu yang belum diketahui oleh kaumnya akan keislamannya. Itu sebabnya. Kalau kita belajar sirah, belajar sejarah Islam di sekolah, mungkin tak ada fakta ni tak disebut di sekolah dalam buku-buku tarikh Islam ataupun sirah nabawiyah. Di antara sebab kenapa Nabi pilih rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, sebab mereka awal rumah di sini itu dah tak muak dah, sebab dah ramai dah. Kerana Al-Arqam ni lam yakun ma'rufan bi islamihi wa huwa min Bani Makhzum wa qabilah Makhzum. Mereka awalnya orang tak tahu keislamannya. Sebab nak tutup ni, nak rahsiakan. Dia daripada kabilah Makhzum. Kabilah Makhzum. Dulu di zaman jahiliah, dia pernah berperang melawan Bani Hashim. Maknanya ahli keluarga Nabi jugalah Bani Hashim tu. Tapi bila dia masuk Islam, tak ada siapa yang tahu. Dan Arqam ni lebih menarik lagi, muda lagi masa tu umur dia. Kita belajar sejarah Islam di sekolah, tak disebut fakta ni. Masa tu wa annal Arqam kana fata inda islamihi 16 aman. Dia seorang anak muda yang ketika Islamnya baru umur 16 tahun. Baru umur 16 tahun. Itu di antara berjayanya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah secara rahsia. Kemudian bila turunnya perintah daripada Allah, itu ayat dalam surah Al-Muddassir. Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Surah Al-Muddassir muka surat 575. Lalu diperintahkan untuk memulakan dakwah. Atau dakwah ni peringkat awal lah, peringkat awal. Adapun peringkat yang terang-terangan itu dalam surah Asy-Syu'ara. Apabila turunnya satu ayat yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin. Ayat muka surat 376, ayat yang ke 214, muka surat 376 ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin, maknanya dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabat kamu yang terdekat. Lalu dimulakan dakwah secara terbuka. Nabi pun dia pergi ke Jabal Safa, Bukit Safa. Bukit Safa ni taklah tinggi sangat. Safa ni kalau kita ke Mekah untuk menunaikan haji umrah, bila kita sa'i, kita memulakan di Safa. Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Jadi Nabi bangun di situ, lalu dia berkata secara terbuka, wahai ya Bani Hashim, ya Bani Ka'ab bin Lu'i, wahai Bani Abdul Manaf. Nabi kata, anqidhu anfusakum minan nar. Di sini bermulanya dakwah secara terbuka. Dalam kehidupan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi beritahu, anqidhu anfusakum, selamatkanlah diri kamu daripada neraka Allah. Ni hadis ni ada dalam Sahih Bukhari, kita silap, dan Sahih Bukhari tentang dakwah secara terbuka. Bila Nabi berdiri di Bukit Safa, ya Bani Hashim, ya wahai Bani Abdul Manaf, wahai Bani Ka'ab bin Lu'i, dan banyak lagi lah yang lain-lain. Nabi kata anqidhu anfusakum, anqidhu anfusakum minan nar. Termasuklah Nabi beritahu anak dia sendiri, ya Fatimah. Fatimah masih kecil lagi. Anqidhi nafsaki minan nar. Di dakwah secara terbuka memanglah lebih mencabar. Itu yang telah dirasai oleh Nabi Nuh alaihissalam, dan perkara yang sama dilalui oleh Nabi-Nabi dan Rasul yang lain. Tak kala turunnya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, tu ayat dalam surah Asy-Syu'ara tadi. Lalu Nabi SAW menyeru Quraisyan, bangsa Quraisy ini secara terbuka, secara jahriyah. Lalu fajtama'u fa'amma wa khassa, lalu mereka berhimpun. Ada yang secara umum, ada yang secara khusus. Maknanya bergantung kepada keadaan. Maknanya yang kabilah-kabilah, yang bangsawan, yang orang-orang yang elit-elit duduk sini. Orang kapal-kapal duduk sini. Jadi ada dua kelompok, amma dan khassa. Lalu Nabi kata, wahai Ka'ab bin Lu'i, Bani Ka'ab bin Lu'i,
Anqidhu anfusakum minan, tolonglah selamatkan diri kamu daripada azab neraka Allah. Kemudian disebut lagi, wahai Bani Murrah bin Ka'ab, sama juga, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Abdi Syams, anqidhu anfusakum minan nar. Nabi tak sebut secara umum, disebut satu persatu. Semua kabilah-kabilah yang ada di Mekah, Ka'ab bin Lu'i, Murrah bin Ka'ab, Bani Abdi Syams, Bani Abdi Manaf, Bani Hashim, Bani Abdi Muttalib. Termasuk akhir sekali Nabi kata, ya Fatimah. Anak dia sendiri yang masa tu masih kecil lagi. Ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar. Tolonglah selamatkan diri kamu daripada azab neraka Allah. Kerana Nabi kata, fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Aku tak ada apa-apa kuasa untuk menyekat azab Allah menimpa kamu. Cuma aku dapat menyeru, mengajak kamu untuk selamatkan diri kamu. Caranya adalah beriman kepada Allah, mentauhidkannya dan hanya beribadat kepadanya. Ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Cuma Nabi kata, aku ada hubungan kekeluargaan, rahim. Hubungan silaturahim dengan kamu yang aku akan basahi dengannya dengan sebasah-basahnya. Maksud basah di sini, aku akan terus jaga hubungan silaturahim. Kalau boleh kamu terimalah dakwah yang kubawa ni. Jadi menarik untuk lihat bila Nabi memulakan dakwah secara jahriyah terbuka, mana dia fokus kepada semua kabilah-kabilah yang ada di Mekah, termasuklah yang ada kaitan dengan ahli keluarganya. Nabi ini dari kalangan keturunan Abdul Muttalib. Muttalib itu datuk dia daripada keturunan Bani Hashim. Kenapa Nabi sebut satu persatu? Itu hubungan kekeluargaan, bukan jaminan untuk selamatkan mereka di akhirat. Kecuali mereka ini beriman. Dia selamat ni bila sama-sama beriman. Walaupun ahli keluarga sendiri, kalau tidak beriman, tak akan selamat. Sama juga dengan dakwah Nabi Nuh. Oleh kerana salah seorang yang kafir adalah anak dia sendiri. Itu kita tak masuk lagi kisah banjir. Nanti lepas ni kita akan masuk kisah banjir. Dan kita akan sentuh tentang antara Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya mati dalam kekafiran. Walaupun yang kafir itu adalah isterinya sendiri. Isteri Nabi Nuh itu kita dah bincang dalam akhir surah At-Tahrim gitu. Tetapi itu tidak dapat menyelamatkan mereka daripada azab Allah. Walaupun Nuh itu adalah suami kepada isterinya yang kafir itu, dan dia adalah bapa kepada anaknya yang mati dalam kekafiran. Sebab itu Nabi SAW bila memulakan dakwah secara terbuka, sejurus turunnya ayat ni lah ayat wa anzir ashiratakal akramin, juga ayat di akhir surah Al-Hijr, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Allah Taala suruh dakwahlah secara terbuka ataupun dakwah secara terang-terangan, dan berpalinglah daripada kaum musyrik. Orang yang musyrik itu muka surat 267 ya, surah Al-Hijr, muka surat 267 ayat 94. Fasda' bima tu'mar 94 wa a'rid 'anil musyrikin. Oleh itu sampaikanlah secara berterus terang. Ayat 94 surah Al-Hijr sama dengan ayat apa tadi 2214 dalam surah Asy-Syu'ara. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi SAW supaya dakwah ini dilakukan secara terbuka dan berpalinglah daripada orang-orang musyrik. Ini itulah kalau kita baca sirah Nabi, sejarah Nabi, inilah cara yang paling baik untuk kita menanamkan rasa kecintaan yang sungguh-sungguh kepada Nabi SAW. Sekurang-kurangnya di rumah kita kena ada satu buku tentang yang dipanggil buku Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi. Saya mencadang kepada para jemaah, belilah sebuah buku menarik. Buku tu dah lama terbitnya, Ar-Rahiq Al-Makhtum, Sirah Nabawiyah, ditulis asalnya oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Ini seorang tokoh ulama India yang menetap di Madinah. Buku tu berjudul Ar-Rahiq Al-Makhtum dan pernah diterbitkan oleh Yayasan Dakwah Islamiyah pihak Yadim dengan tajuk Sirah Nabawiyah. Buku tu dah diterbitkan. Kita bacalah sirah Nabi. Ini sejarah. Dia bukan melibatkan soal hukum fiqh, bukan isu-isu penting apa. Ia hanya sejarah. Tentang sejarah kehidupan Nabi yang
bila kita membacanya dan kita memahaminya, kita akan terasa, ya Allah, betapa mencabarnya, betapa susahnya Nabi nak bawa dakwah. Nabi ni berdakwah 23 tahun. Itu pun penuh dengan ujian yang berat. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah dengan cabaran yang berbeza. Di Mekah lain caranya, di Madinah lain caranya. Nabi Nuh AS lagi mencabar. Dakwahnya 950 tahun. Kalau nak bandingkan 950 tahun dengan 23 tahun, jauh beza tu. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Muhammad SAW 23 tahun. Ini yang teks asal ya, yang Ustaz Roslan tunjukkan ni teks asal Ar-Rahiqul Maktum dalam teks asal yang berbahasa Arab oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Mubarakfuri ini satu lokasi tempat di benua India, tapi dia menetap di Madinah. Dah ada terjemahan buku tu, kalau cari dalam Shopee pun saya rasa ada. Kitab Sirah Nabawiyah, tulis yang nama Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, insyaAllah adalah buku tu. Buku tu agak tebal jugalah. Kita ni kalau buku tebal-tebal kita rasa malah nak baca. Kita pun tak sempat nak baca semua. Kita baca sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Kemudian kita cuba fahami fasa-fasa, khususnya tajuk-tajuk yang menarik untuk kita fahami dalam sirah. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak terus kepada ayat yang berikutnya, itu dah berakhir. Jadi dakwah Nabi Nuh, dakwah secara tertutup, dakwah secara terbuka, dan pengalaman dakwah sebegitu juga dilalui oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Nuh beritahu, faqultu astaghfiru rabbakum. Aku berkata, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Tuhanmu. Jangan duk jual mahal sangatlah. Jangan jual mahal ni, jangan buat tunjuk angkuh sombong sangat. Mintalah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi nabi-nabi yang berikutnya pun sama juga. Bukan Nabi Nuh saja, nabi-nabi yang lain pun sama juga. Mereka juga menyeru kaum mereka supaya memohon ampun kepada Allah, iaitu kembali beriman. Maksud memohon ampun ialah dengan kembali beriman. Ini ada kaitan dengan ayat yang kita dah baca semalam. Kullama da'autuhum litaghfira lahum tu. Setiap kali aku berdakwah menyeru mereka supaya engkau ya Allah ampunkan mereka, iaitu apabila kaum dia beriman dan memohon ampun kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka. Jadi yang penting kena kembali kepada Allah dengan memohon keampunan kepadanya. Istighfar ni sangat besar kedudukannya dalam kehidupan kita. Malam tadi pun saya dah hantar dalam grup kita sedikit intro tentang istighfar yang ada kaitan dengan tajuk kita hari ni lah. Ada satu kisah yang disebut, ada seseorang datang jumpa Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ni seorang tokoh tabi'in yang terkenal. Seorang lelaki tu mengadu, dia kata di kampung dia, tempat dia bercucuk tanam, tanaman tak menjadi, hujan tak turun. Kata Hasan Basri, istaghfirillah. Qala al-Imam Al-Hasan Al-Basri kata, istaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah. Kemudian waja'a akhar, datang yang lain pula, yashku, mengadu. Dia kata isteri dia, dia dah lama kahwin tapi isteri dia masih tak mengandung lagi, belum dapat anak lagi. Lalu Imam Hasan Basri kata, istaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah. Kemudian datang yang lain pula, dia beritahu binatang ternakan dia tidak subur, maknanya tak kurang membiak. Maka dia memberi jawapan yang sama, istaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah. Jadi semuanya datang dengan masalah yang berbeza, tetapi nasihatnya adalah nasihat yang sama, iaitu kembalilah kepada Allah dengan memohon ampun kepadanya. Jadi rupa-rupanya sebab terhalang rezeki adalah kerana dosa. Jadi dosa yang paling besar inilah dosa syirik lah, sebagaimana kisah kaum Nabi Nuh. Ada kisah dia yang disebut oleh dalam di antara kisah yang disebut tentang Hasan Basri, syaka rajulun ilal
Al-Hasan, dia datang mengadu kepada Hasan Basri tentang Al-Jadubah. Al-Jadubah musim kemarau. Kemarau berlaku di kampung dia, hujan tak turun. Lalu kata Hasan Basri, istaghfirillah. Mintalah ampun kepada Allah. Lalu datang yang lain, wa qala lahu akhar, ud'u Allah, dia kata, tolonglah engkau wahai Imam Hasan Basri berdoa kepada Allah supaya aku diberi rezeki dapat anak. Aku dah lama kahwin tak dapat cahaya mata, macam mana ni? Kata Hasan Basri, istaghfirillah. Kamu kena beristighfar, ni penting istighfar. Wa syaka ilahi akhar. Lalu datang pula yang lain mengadu tentang jafaf bustanihi, kebun dia tak subur, maknanya tanaman dia mungkin pokok buah-buahan yang ditanam tu hasilnya tak menjadi. Jawab Imam Hasan Basri, istaghfirillah. Istaghfirillah. Lalu kata kawan dia Ar-Rabi' bin Sabih kepada Hasan Basri, dia kata, ataka rijalun yashkuna anwa'an. Datang kepada kamu macam-macam orang mengadu berbagai masalah. Hak tu masalah tanaman dia, hak ni masalah isteri dia, hak tu masalah kebun dia, masalah macam-macam lah. Tetapi fa'amartahum kullahum bil istighfar. Lalu kata Ar-Rabi' bin Sabih, semua orang tu kamu suruh beristighfar. Lalu kata Hasan Basri, dia kata, ma qultu min indi syai'an. Aku tak kata apa-apa, aku cuma suruh beristighfar. Sebab apa yang aku sebut ni Allah Ta'ala telah perintahkan dalam surah Nuh. Jadi Hasan Basri dia review balik, dia nak perbaharui balik apa yang telah Allah Ta'ala sebut dalam surah Nuh. Itu Nuh dia berdakwah dan dia beritahu, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku beritahu kepada mereka, mintalah ampun kepada Tuhan kamu, beristighfarlah kepada Allah. Sesungguhnya dia Tuhan yang bersifat Ghaffara, Maha Pengampun. Para jemaah yang dirahmati Allah, sedikit tentang dakwah Nabi Hud dalam surah Hud. Dia punya pendekatan dakwah pun sama dengan Nabi Nuh juga. Kita lihat muka surat 227. Ini pun dah saya masukkan dalam sedutan tadabbur semalam. Muka surat 227 pada ayat yang ke-52. Ayat 52. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum, wahai kaumku. Ni ayat ni penceritaan tentang kisah dakwah Nabi Hud, Nabi Hud kepada kaum Ad. Tapi sama aja, sama dengan Nabi Nuh pun sama. Nabi Hud kata, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Tuhanmu, summa tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepadanya. Istighfar taubat ni dia ada beza. Istighfar taubat dia ada beza, dia antara umum dan khusus. Kalau kita buka dalam kitab Riyadhus Salihin, kitab ataupun bab taubat, Imam Nawawi letak tajuk yang ketiga. Tajuk yang ketiga, bab taubat ketiga kedua, mana di awal lah, di awal. Tajuk yang kedua sebenarnya bab ikhlas, lepas tu taubat. Tapi istighfar Imam Nawawi letak di akhir kitab. Dalam Riyadhus Salihin kita tengok dia punya fihris dia bahagian kandungan kitab. Tajuk yang pertama dia ada kaitan dengan ikhlas. Ini kita nak bandingkan antara taubat dengan istighfar. Nanti ada yang tanya apa beza taubat istighfar. Taubat dia lebih khusus, istighfar dia lebih umum. Jadi sebaik-baik lafaz istighfar adalah dua-dua sekali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lepas tu ada sebab tu wa atubu ilaih. Di awal kitab diletakkan tajuk yang berbunyi bab at-taubah. Kena rujuk kepada dia punya fihris atau bab tajuk dalam kitab tu. Tapi di akhir kitab, di akhir Imam Nawawi letak tajuk istighfar. Istighfar tu di antara tajuk akhir sebelum tajuk tentang nikmat-nikmat dalam syurga. Dia di antara kitab hadis yang seeloknya terawal untuk kita belajar adalah Riyadhus Salihin. Sebab dia menarik untuk kita ketahui beberapa panduan-panduan agama yang ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam istighfar tu bahagian akhir tu. Tu bahagian akhir kitab dah tu. Kitab Al-Istighfar tu kira bahagian akhir dalam kitab Riyadhus Salihin. Berbanding dengan diletakkan di bahagian awal.
Jadi seolah-olah bila kita belajar begitu, kita tengok, oh menarik ya. Di awal dimulakan dengan bab at-taubah. Tetapi diakhiri dengan bab dalam bentuk istighfar. Jadi seolah-olah ia berada di awal dan di akhir. Tapi maksudnya sama, maksudnya nak mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Taubat istighfar ni dengan maksud kita kembali kepada Allah dan kita menyatakan kelemahan kita dengan keterlanjuran kita melakukan larangan-larangan Allah. Baik, apa kesan daripada istighfar dan taubat ni kita nak tengok dalam surah Hud ni. Muka surah apa tadi? Muka surah 227 tadi. Kata Nabi Hud, istighfar dan taubat nescaya yursilis samaa'a alaikum midrara. Allah Ta'ala akan menghantar kepada kamu hujan yang turun mencurah-curah. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan Allah Ta'ala akan menambahkan kekuatan kepada kamu di samping kekuatan yang sedia ada. Sebenarnya kaum Ad ni dah kuat dah. Tapi dengan cara beristighfar mereka akan lebih kuat lagi. Dan jangan sekali-kali kamu membelakangi seruanku, iaitu dengan terus melakukan dosa. Jangan terus kamu mengenepikan dakwahku menjadi orang yang mujrimin. Di sini pertama kita lihat adanya perkataan yursilis sama, dihantar hujan, sama dengan ayat dalam surah Nuh. Serupa dengan ayat dalam surah Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Tengok ayat yang ke-11. Yursilis sama juga. Ada persamaan dengan ayat yang menceritakan tentang dakwah Nabi Hud kepada kaum Ad. Yursilis sama, Allah Ta'ala hantar kepada kamu hujan yang turun mencurah-curah. Para jemaah yang dirahmati Allah, mungkin kita masih ingat apa yang disebut dengan salat istisqa. Salat istisqa, iaitu salat yang dilakukan ketika berlakunya kemarau. Kita di Malaysia, bila musim kemarau, ya dulu kita, kita macam-macam usaha kita buat. Catuan air, buat pembenihan awan. Kadang-kadang kita buat solat istisqa. Ada seorang lelaki datang mengadu kepada Nabi ketika Nabi sedang baca khutbah. Ni kalau buka dalam kitab-kitab hadis dan Sahih Bukhari pun ada dalam bab salatul istisqa. Dalam apa dia lagi, Bulughul Maram pun ada tajuk khusus. Ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, datanglah seorang lelaki, dia kata, ya Rasulullah, inqata'atis subul wa halakatil amwal. Itu matan hadisnya. Dia beritahu, dia kata, ya Rasulullah, telah putuslah jalan-jalan kehidupan. Kemudian apa dia lagi? Harta benda dah musnah. Inqata'at as-subul wa halakatil amwal. Harta benda dah musnah. Maksudnya, kami di kampung kami dia dah lama hujan tak turun. Kita pun faham di Madinah dia tak ada sungai. Di Mekah dia tak ada sungai. Tak serupa kita. Bila berlaku kemarau, nak cari air payah. Bergantung kepada hujan yang turun. Sebab sumber air sangat terhad. Inqata'at as-subul. Inqata'at ada ta lepas ain ya. Inqata'atis subul wa halakatil amwal. Jalan-jalan kehidupan dah putus. Maknanya susah kami nak hidup sebab air tak ada. Kita ni sangat perlu pada air ya. Itu pun kita dah bincang di akhir surah Al-Mulk dulu tentang kepentingan air. Kita nak mandi guna air, nak basuh guna air, nak minum pun guna air. Jalan-jalan kehidupan sudah putus. Harta benda sudah musnah. Wahalakat alam wawashi, harta binatang ternakan banyak dah mati sebab tak ada air. Lalu lelaki itu kata, ya Rasulullah, arisna, ataupun mintalah, berdoalah kepada Allah. Ja rajulun, itu matan hadisnya, tapi sebenarnya matan tu ada lagi ya. Lelaki ini datang jumpa Nabi ketika Nabi sedang berkhutbah. Dia beritahu, ya Rasulullah, halakatil mawashi wa qata'atis subul. Binatang ternakan ramai dah mati dah. Maknanya dah dah mati sebab tak ada air lah. Jalan kehidupan putus, maka fad'ullah, tolonglah berdoa kepada Allah. Masa ni Nabi sedang berkhutbah. Lalu Nabi terus berdoa. Nabi tak pula kata sabar-sabarlah, tunggu lepas solat Jumaat lah. Tak, Nabi terus berdoa. Itu disebut dalam matan lain. Lalu famutirna, kami diberi hujan yang turun minal Jumaat, daripada hari Jumaat itu, sebab peristiwa ini berlaku hari Jumaat, hinggalah Jumaat yang berikutnya, sampai seminggu hujan turun.
daripada langsung tak ada hujan. Lalu dengan sebab berkat doa Nabi, hujan tu turun sehingga seminggu. Lalu lelaki yang sama datang, ya Rasulullah, dia kata, habislah rumah-rumah kami musnah sebab hujan dah banyak sangat, air pun melimpah-limpah. Lalu Rasulullah berdoa, ya Allah, alihkan hujan ini ke mana? Ke kawasan-kawasan bukit hanya. Kawasan-kawasan yang menjadi apa yang jauh daripada kawasan perumahan. Kawasan yang tempat lurah-lurah, kawasan-kawasan yang menjadi butun al-audiyah, tempat saliran-saliran wadi-wadi air, dan juga tempat-tempat tanaman, pokok-pokok. Kalau kawasan kita ni kawasan hutan, kawasan hulu. Sebab berkat doa Nabi, hujan ni turun selama seminggu. Ni kesan daripada berkat doa Nabi. Dan lelaki tu minta puncanya itulah. Jadi sebab dalam kalau kita belajar dalam bab salat istisqa, yang utama adalah kita membanyakkan doa, memohon ampun kepada Allah, menyatakan kelemahan kita, keberhajatan kita kepada nikmat air. Jadi salah satu punca berlaku kemarau, terhalang rezeki adalah kerana dosa. Itu ada hadis yang lebih panjang lagi. Lalu Nabi berdoa, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi. Nabi pun mengangkat tangannya ketika dia sedang qaim yakhtub. Tengok matan hadis lain daripada yang tadi. Bila lelaki ni masuk masjid, maksudnya Nabi sedang berdiri berkhutbah. Sebab tu dalam perbincangan hadis ni, para ulama kata Nabi masa dia berkhutbah, Nabi menghadap jemaah, kiblat di belakang dia. Nabi berdoa, tak ada pula Nabi terus menghadap kiblat. Nabi terus berdoa, maka harus berdoa walaupun tidak menghadap kiblat. Harus. Sebab dia berdoa semasa ni dalam keadaan membelah kepala. Doa ketika ketika sedang menyampaikan khutbah. Jadi Nabi terus berdoa. Tak ada pula tunggulah lepas solat Jumaat lah. Ini pun orang kita yang tak belajar, dia salah faham. Dia kata, ustaz, kita ni kemar buat sembahyang hajat lah. Saya kata sembahyang hajat untuk tujuan lain. Sembahyang hajat tu memang ada, tapi tujuan lain. Tapi kata untuk memohon turun hujan, bukan solat hajat, solat istisqa. Kalau kita tak belajar memang kita keliru lah, tak tahu. Ini caranya. Lalu fada'ullah, dia minta, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah an yuri sana, supaya dihujankan kepada kami, supaya diturunkan hujan. Lalu Nabi terus berdoa. Jadi solat istisqa ni kita boleh lakukan dalam bentuk doa sahaja pun boleh, nak buat solat pun boleh, dia ada versi yang pelbagai. Lalu Nabi terus berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah, berikan hujan kepada kami, berikan hujan. Kata perawi hadis ni Anas bin Malik, wallahi, dia kata, demi Allah, asalnya kami tak nampak di langit itu adanya sahabat, adanya awan ataupun kelompok tanda-tanda nak hujan. Tiba-tiba hujan terus turun. Hujan turun, dan ketika Nabi turun daripada khutbah tu, dia dalam keadaan dah basah sebab hujan dah turun. Kita kena faham, di masjid Nabi tak ada semua, bukan semua berbumbung, ada tempat yang tak ada bumbung, yang terbuka. Jadi bila turun hujan, basah. Jadi yang penting di sini kita nak kaitkan dengan solat istisqa adalah membanyakkan istighfar. Membanyakkan istighfar. Kita mungkin leka, lalai sebab lidah kita ni malas nak berzikir. Salah satu zikir adalah membanyakkan istighfar. Nabi SAW beritahu dalam bab istighfar ni. Nabi kata, wallahi, Nabi pernah bersumpah. Nabi kata, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih akthara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan aku bertaubat kepadanya. Nabi kata dalam sehari lebih 70 kali. Oh, kalau setahun Nabi 70 kali, kita kena lebih lagi lah. Nabi tu dah kita pun tahu Nabi ni seorang yang maksum, yang Allah Ta'ala jaga dia, pelihara dia. Dia orang yang maksum, maknanya yang terpelihara. Kalau dia buat kesilapan apa itu yang kecil-kecil, bukannya macam kita kadang-kadang kita leka, lalai kerana perkara yang kita ketahui salah, tapi kita masih lakukan. Demi Allah, Nabi kata la astaghfirullah. Rasa dah ada dah, kalau
tekan untuk search matan itu dah jumpa dah. Wallahi demi Allah, sampai Nabi bersumpah. Ini bersumpah, biasa Nabi bersumpah ni benda yang penting lah ni. Kalau tak penting Nabi tak adalah sampai qasam sumpah macam ni. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya dalam sehari akthara min 70 marrah, lebih 70 kali. Nabi sendiri 70 kali, kita kena lebih lagi lah jawabnya. Itu kalau nak kira dari segi bilangan, kita kata 70. Okey, dah banyak dah. Biasa bahasa Arab ni kalau 70 tu kira banyak lah. Jadilah kalau Nabi 70, kita lebih-lebih lagi lah. Cuma bezanya kita beristighfar sebab kita banyak kesalahan. Nabi beristighfar ni satu peluang untuk tambah pahala. Jangan pula kita salah anggap. Kita kata, Ustaz, hari ni saya rasa saya tak buat dosa, buat apa saya nak beristighfar? Oh, tak boleh gitu. Walaupun kita rasa kita tak buat dosa gitu, kita kena merasai bahawa kita ni berdosa. Begitu. Kita merasakan kita ni berdosa dan kita pun beristighfar. Baik. Kita tengok sedikit syarah hadis yang dapat Ustaz Rusdan kongsikan di sini. Nabi SAW yuqsimu, bersumpah. Padahal dia adalah as-sadiq al-masduq, seorang yang benar lagi dibenarkan akan kata-katanya. Dia bersumpah untuk beritahu annahu yatubu ila Allah Ta'ala wa yastaghfiruhu fil yaumi akthar min 70 marrah. Nabi bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dalam sehari, bukan dalam seminggu. Seminggu lama lah, 7 hari. Dalam sehari lebih daripada 70 kali. Ma'annahu, sedangkan dia ni al-maksum, seorang maksum, mana orang yang terpelihara, Allah Ta'ala jaga dia daripada buat salah dan silap. Kenapa Nabi sampai begitu banyak sekali? Tujuannya wadzalika tashri'an wa ta'liman li ummatihi, sebagai suatu syariat. Syariat ni perkara yang diajar dalam agama untuk Nabi ta'lim, untuk ajar umat dia, nak bagi tasjid, galakan untuk membanyakkan istighfar. Masya Allah. Kalau kita faham, insya-Allah kita akan berusaha untuk bersungguh-sungguh mengamalkannya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Katanya semoga Allah Ta'ala berselawat ke atas Nabi kerana telah memberi tunjuk ajar yang baik kepada kita. Kemudian disebut dalam matan yang lain, ya ayyuhan nas, Nabi kata, wahai manusia, tubu ilallah wastaghfiruh. Bertaubatlah kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya, kerana sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari mi'ah marrah. Matan yang lain sebut 100 kali. 100 kali. Maka dari segi fal'adadu, dari segi bilangan, yang disebut, yang diisyaratkan dalam matan ini, satu hadis sebut 70, Nabi beristighfar, satu hadis sebut 100. Tujuannya lil kathrah, nak menunjukkan banyak. Bukannya laisal murad al-hasr, bukan nak menghadkan, membataskan bilangan itu kena cukup-cukup 70, tak. Bukan kata, oh kita hari ni istighfar 100 kali, cukuplah Nabi pun 100 kali je, tidak. 170 tu nak menyatakan lil kasrah, banyak. Kalau kita boleh membanyakkan lagi baik. Bukannya lil hasri, hasri ni untuk menghadkan, membataskan bilangan tu pada angka tu, tidak. Itu di segi bahasa Arab begitu, biasanya kalau banyak disebut 70. Jadi Nabi sebut 170 tu menyatakan kita perlu membanyakkan istighfar selagi kita berkemampuan untuk mengulang lafaz-lafaz istighfar, astagfirullah. Sebab kita lepas solat pun paling kurang pun, dalam hadis riwayat apa dia, Al-Mughirah bin Syu'bah, ni tentang istighfar lepas solat kan, ada hadis sahih Muslim. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, antara istighfar Nabi lepas salat, Nabi kata astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tulis astagfirullah, astagfirullah, salasan. Astagfirullah, kemudian salasan. Ini merujuk kepada istighfar yang dilakukan sebagai wirid lepas salat. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Al-Mughirah bin Syu'bah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni idza arada an yansarif, bila dia nak selesai daripada solatnya ataupun dah selesai daripada solat lah, dia beristighfar sebanyak 3 kali sahaja. Tadi 70 kali itu yang lain, 100 kali tu hak lain. Hak istighfar untuk lepas solat 3 kali sahaja. Hadis yang ni daripada Sauban, riwayat Sauban, Nabi bila selesai solat dia beristighfar astagfirullah 3 kali. Kemudian dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta
Zal Jalalu itu lafaznya. Ini yang sahih. Ada yang kita kena baca panjang lagi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Itu tak ada dalam riwayat yang sahih tu. Penambahan itu. Yang sahih setakat ni saja. Yang lain tak ada dalam riwayat yang sahih. Yang dalam isnaduhu sahih ni dalam antaranya dalam Sahih Muslim, kalau boleh scroll ke bawah sikit, dia ada matan yang sama. Oh, tak ada dah. Matan yang sama daripada apa dia? Al-Mughirah bin Syu'bah tentang ni istighfar. Jadi timbul perbincangan ulama, kenapa pula lepas solat kita diajar untuk beristighfar sedangkan kita bukan buat salah pun. Ni istighfar ni para ulama kata untuk menyatakan taksir, kekurangan atas kecuaian kita mungkin dalam solat tadi. Awalan, baik yang pertama istighfar 3 kali tu dalil pertama daripada Thauban. Yang Nabi baca istighfar 3 kali selepas selepas solat. Sebabnya perbincangannya dari sudut kerana taksir bukan kerana dosa. Yang istighfar 70, 80 kali dia ajar begitu tu sebab itu merujuk kepada mungkin kepada dosa yang kita buat, sebagaimana Nabi Nuh suruh kaum dia beristighfar sebab itu merujuk pada dosa yang banyak yang mereka lakukan. Yang istighfar kita lepas solat ni atas taksir kita, kecuaian kita. Contohnya bila Allah Ta'ala suruh Nabi bangun solat malam, solat tahajud, yang kita boleh rujuk dalam surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil muka surat berapa? Dalam juzuk yang ke-29, muka surat 575. Muka surat 575. Itu ayat terakhir, ayat 20 tu. Allah Ta'ala mengetahui engkau yang Muhammad bangun kurang daripada 2/3 malam. Sebab asalnya Nabi diperintahkan bangun malam, bangun solat tahajud, sama ada 1/2 malam, 2/3 malam. Zaman Nabi tak ada jam nak ukur malam 1/2, 1/3, 2/3 ni payah. Maka Allah Ta'ala tahu bahawa Nabi tak akan dapat bangun dengan ukuran waktu yang sebagaimana dikehendaki. Kurang 2/3 atau 1/2. Begitu juga sebahagian sahabat pun mereka bangun juga. Tapi mungkin ukuran waktu 1/2, 1/3 itu tak tepat. Sebab zaman Nabi tak ada jam. Jadi malam siang ni berubah. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah Ta'ala yang menentukan tepat kadar masa malam siang. Sebab malam siang ni dia berubah. Kalau maghrib awal, subuh lewat, malam tu panjang. Kalau maghrib tu lewat, subuh awal, malam tu pendek. Gitulah. Maka Allah Ta'ala mengetahui ada di antara kamu tak mampu nak menghitungnya. Alima allan tuhsu, nak menghitung kadar 1/3, 2/3 malam untuk tunaikan solat malam tu. Maka fataba alaikum. Allah Ta'ala memaafkan kamu. Maka bacalah apa yang mudah daripada Quran untuk solat malam. Allah Ta'ala tahu ada yang sakit. Bila sakit maka tak dapat bangun malam, tak apa. Jadi solat malam maksudnya wajib. Peringkat awal wajib kepada Nabi dan sahabat. Kemudian tak lama kemudian digugurkan wajib jadi sunat. Ada yang bermusafir di muka bumi untuk mencari rezeki dan ada yang keluar untuk berjihad fisabilillah. Akhirnya Allah Ta'ala beritahu wa aqimus salah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, berilah pinjam, itu berilah sedekah pada jalan Allah. Apa-apa sahaja kebaikan yang kamu lakukan untuk diri kamu, nescaya kamu dapati ada balasan di sisi Allah yang lebih khairan, lebih baik, wa a'zama ajra, dan lebih besar pahalanya. Akhirnya ditutup dengan perintah wastaghfirullah. Tengok tu. Ayat tu suruh solat malam, bukan suruh buat dosa. Memang Allah Ta'ala tak suruh kita buat dosa, suruh buat solat malam, ibadat. Tetapi kenapa selepas buat ibadat disusuli dengan perintah wastaghfirullah? Beristighfarlah kepada Allah. Ini para ulama menyatakan atas taksir. Taksir mana ketidaksempurnaan yang berlaku dalam salat. Macam kita salat setiap hari, kadang-kadang kita salat mungkin khusyuk kita kurang pada hari itu. Mungkin ada rukun kita yang kurang sempurna. Salat tu tak batal tapi kurang sempurna. Maka dengan sebab itu kita dianjurkan beristighfar. Sama ada lepas salat sunat ataupun lepas salat yang fardu lebih-lebih lagi. Bahkan menjadi suatu bacaan tetap yang disebut wirid. Wirid ni apa yang kita lazimkan sebagai zikir dan doa kita. Jadi di sini begitu juga dalam konteks dakwah Nabi Nuh AS, dia menyuruh kaum dia supaya kembali kepada Allah dengan beristighfar. Kesan baik daripada istighfar kita ambil akhir sekali ayat yang ke-11, itu katanya
Yursilis sama, hujan yang turun mencurah-curah tadi dah kita bincang tentang solat istisqa, ayat yang ke-12. Dia akan mengurniakan kepada kamu dengan banyak sekali harta benda dan anak. Dengan sebab istighfar tadi, dengan sebab kamu dah bertaubat, kamu dah beriman, kamu jangan bimbang soal rezeki, Allah Ta'ala akan berikan dengan banyaknya, melimpah ruah harta kekayaan serta anak pinak. Dan dia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman. Jangan bimbanglah. Kamu usahakan nanti kebun tu akan jadi kebun yang subur, banyak hasilnya dan dijadikan untuk kamu sungai-sungai yang mengalir. Maksudnya jika kamu beriman kepada Allah, kamu bertaubat, kamu tak rugi apa-apa. Harta tu saya bagi, anak pun ada, gapo lagi, nak sungai-sungai pun ada. Jadi sebenarnya tak rugi. Kita ni kalau kita, saya pun tak erti lah nak cakap macam mana. Ada orang kita yang masih tak nak belajar agama, tak nak belajar Quran, tidak mahu bersungguh-sungguh mentaati perintah Allah. Tidak rugi pun, hidup kita sebenarnya lebih baik. Suasana kehidupan kita akan lebih baik dengan cara kita semakin berusaha untuk faham ajaran Islam dan menjadi hamba Allah yang saleh. Ini akhir sekali Nabi dijamin diberi rezeki anak dan harta. Ini satu doa yang khusus kalau orang tanyalah, bolehkah kita berdoa supaya kita dapat harta, dapat anak? Boleh. Boleh. Nabi pernah berdoa kepada Anas bin Malik. Apa doanya? Doanya berbunyi, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyakkanlah hartanya dan anaknya. Ini doa yang khusus Nabi bacakan untuk Anas bin Malik. Setelah ibu Anas, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim menghadiahkan Anas untuk menjadi khadam, pembantu Nabi. Itu dia antara doanya. Nabi kata, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil umurahu waghfir zambahu. Ya Allah, perbanyakkan hartanya, anaknya, panjangkan umur dia dan ampunkan dosanya. Ada tak mata yang lebih lengkap lagi? Ini kisah yang berlaku kepada Anas bin Malik. Perawi hadis Anas bin Malik. Okey, tak ada, tak apalah itu. Itu mana di antara kandungan hadis ialah Nabi mendoakan kepada sahabatnya Anas supaya harta dia banyak, anak dia ramai dan umur dia panjang. Adakah ini benar-benar berlaku? Ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam Al-Adab Mufrad, Anas bin Malik menceritakan, aku rasa malu kepada kawan-kawan aku. Sebab dia di antara sahabat yang panjang umur. Kata silap dia meninggal umur 110 tahun. Kata Anas. Sebab kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia dah meninggal dunia. Dia masih hidup lagi. Dan Allah Ta'ala bagi kepadanya anak yang ramai, cucu yang ramai dan harta melimpah ruah. Berkat doa Nabi. Padahal semasa kecilnya dulu dia menjadi khadam, pembantu kepada Nabi. Masa umur dia sekitar berapa ya? 9 tahun, 10 tahun. Muda lagi. Masa dia masih kanak-kanak lagi. Jadi kalau kita baca hadis, kita lihat hadis tu perawinya Anas bin Malik. Jangan kita faham Anas ni orang dewasa umur 30-40 tak. Masih kanak-kanak lagi. Sama juga dengan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, itu di kalangan sahabat-sahabat yang sigar, yang masih muda lagi. Ini kata-kata mak dia Ummu Sulaim. Ummu Sulaim binti Mulham, bila dia hadiahkan kepada Nabi Anas, dia kata, ya Rasulullah, aku nak serahkan anak aku ni, Anas ni, kepada kamu. Jadi apa-apa keperluan hidup yang kamu perlu minta khidmat dia, nak minta tolong dia. Kalau kita lah ni gak, orang ada piti banyak, dia pakai bibik di rumah. Bibik ni pembantu rumah lah. Jadi Anas ni sebagai khadam, pembantu. Lalu ibu dia Ummu Sulaim kata, ya Rasulullah, ud'ullah lah, berdoalah kepada Allah untuk dia. Lalu Nabi mendoakan supaya dibanyakkan hartanya, anaknya dan diberi keberkatan dalam rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan untuk Anas bin Malik. Itu doa Nabi lah, khusus doa Nabi. Cuma pembincangan kita hari ini tentang kelebihan istighfar. Wallahu alam. Habilah untuk tajuk ini, insya-Allah kita sambung ayat berikutnya esok. Masih dalam kisah Nabi Nuh dan surah Nuh ni belum habis lagi. Ya, kalau ada soalan berkenaan dengan tajuk kita hari ini, baik saya nak respon, ada soalan bertulis ya. Tak perasan ada soalan bertulis ya. Oh tak ada soalan bertulis.
Adakah dengan istighfar termasuk tak? Istighfar dia untuk dosa kecil. Kalau untuk dosa besar, seseorang tu perlu bertaubat secara khusus. Perlu bertaubat secara khusus, termasuklah menunaikan solat sunat taubat. Termasuklah solat sunat taubat. Tapi ada perbincangan ulama kalau istighfar tu digabungkan sama dengan wa atubu ilaih, ianya juga dapat menghapuskan dosa, termasuklah dosa yang Nabi sebut. Istighfar begitu dapat menghapuskan dosa walau farra minaz zahf, ada matan yang sebut gitu. Sekalipun dia sudah lari daripada medan peperangan. Lari medan peperangan itu memang dosa besar lah. Tapi kalau istighfar tu ada digabungkan dengan lafaz taubat, ada disebut di akhir hadis tu walau farra minaz zahf. Walau farra minaz zahfi, walaupun dia sudah lari daripada medan peperangan ketika bertembung dengan dengan tentera musuh. Ni lari daripada medan peperangan memang dosa besar. Tetapi kalau dia dah beristighfar dengan cara taubat tadi, insya-Allah ada keampunan dijanjikan untuknya. Baik, ada soalan lain? Tadi ada soalan bertulis. Okey, ada soalan daripada Arif Fadilah ni. Adakah para sahabat radhiyallahu menadah tangan semasa Nabi SAW membaca doa dalam sesi? Jawapannya tidak. Itu tak ada. Bahkan itu tak ada dalam sunnah para sahabat. Ada disebut dalam hadis Sahih Muslim ya, daripada Ruwaibah, Umarah bin Ruwaibah, bila dia melihat ada seorang yang membaca doa ketika khutbah, lalu khatib tu sendiri mengangkat tangan begini. Kan di akhir khutbah tu ada doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Lalu kata Umarah bin Ruwaibah, dia kata qabbahallahu hataini al yadaini. Semoga Allah Taala memburukkan kedua tangan. Sebab dia kata ma hakadha. Bukan begini yang Nabi buat. Nabi buat begini. Doa istighfar untuk khutbah Jumaat hanya tunjuk satu jari ke langit. Itu istighfar, itu doa istighfar dalam khutbah. Jadi Nabi sendiri tidak tadah tanam begini dalam doa istighfar khutbah, dan para sahabat tak melakukannya. Bolehkah kita para makmum berzikir dan berdoa semasa khatib sedang berkhutbah? Dan perlu sungguh-sungguh diam? Jawapannya tak boleh. Sebab kita tak boleh melakukan dua perkara dalam satu masa. Kita nak berzikir, nak berdoa, masa tu khatib baca khutbah tak? Khatib baca khutbah itu pun dikira zikir. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, bila kita datang Jumaat, malaikat ada di pintu masjid menulis siapa yang datang awal. Orang datang awal dapat pahala seperti qarraba badanah, buat korban seekor unta. Sesiapa yang raha fi sa'ah as-tsaniyah, sesiapa yang datang Jumaat pada masa yang kedua, dia dapat pahala seperti qarraba baqarah. Seperti buat korban seekor lembu. Kemudian akhirnya bila dah dekat dengan khutbah, malaikat pun tutup catatan itu dan dia sama-sama duduk untuk mendengar zikir, masuk mendengar khutbah. Bila Nabi beritahu khutbah tu zikir, maka tak perlu kita nak menyibukkan diri dengan zikir yang lain. Sebab dengan khutbah tu dikira zikir. Jadi kita tak boleh buat dua perkara dalam satu masa, sebab ini bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat kelima surah Al-Ahzab. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfih. Allah Ta'ala tidak jadikan dalam jantung hati seseorang tu dua perkara dalam satu masa. Dalam satu masa tak mungkin boleh buat dua perkara. Maka kita kena fokus bila kita dengar khutbah lah. Yang ketiga, kenapa masjid sekarang sepanjang PKP tidak menggantikan lafaz azan? Wallahu alam, tu kena tanya pihak masjid lah. Wallah. Istighfar dan salat sunat taubat dah buat, tapi masih melakukan dosa. Adakah diampunkan dosa? Kena tengoklah, adakah dosa tu dosa yang disengajakan atau tak disengajakan. Sebab kalau taubat tu dah diterima, seseorang tu dia ada keazaman untuk tak mahu kembali melakukan dosa. Bahkan dia takut dia jadi satu fobia, trauma kalau dia kembali buat dosa. Itu. Bila kita beristighfar, kita ya Allah, aku takut dosa aku yang lepas-lepas. Dan satu lagi, kita juga takut kalau satu masa nanti tiba-tiba kita kembali melakukan dosa. Sama ada dosa yang sama, dosa yang lain. Kena ada perasaan takut tu. Baik, ikuti apa ni. Ya, ingatkan soalan tadi. Bukan soalan. Ustaz. Baik, itu sahaja ya. Nak dengar sikit Ustaz? Ya, silakan. Siapa ni? Puan Azam.
Dari mana ya? Dari Kuala Lipis. oh, Pahangnya. Silakan. Ni Ustaz, kita kan selalu dapat ceramah dalam TV Tazkirah ke apa dalam TV tu. Ya, ya. Ustaz ke ustazah ke, dia selalu selitkan setiap kali dia berceramah Tazkirah tu, dia berselawat. Setiap kali dia sebut apa-apa dia punya ayat tu, dia selitkan dengan selawat. Macam mana tu Ustaz? Mungkin kebiasaan dia begitulah. Tapi setakat saya tahu dalam kehidupan kita, dia selawat ni ada waktu yang umum, ada waktu yang khusus. Mungkin kita melihat mungkin cara yang ustazah dalam TV tu buat, mungkin sebab dia dah sesuatu yang menjadi kebiasaan dia begitu. Dia yang khusus seperti kita berselawat selepas azan, selepas kita baca doa azan. Kan Nabi suruh kita berselawat, ada dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Bahkan kita disuruh membaca doa azan tu dengan lengkap. Tapi yang pentingnya Nabi suruh kita berselawat, itu yang khusus. Kemudian pada hari Jumaat pun sama juga. Nabi kata hari yang paling utama adalah hari Jumaat, maka fa'aksiru fihi minas salati alayya. Perbanyakkanlah berselawat ke atasku pada hari Jumaat. Itu secara khusus. Adapun secara umum yang disebut adalah hadis Al-Barra' bin Azib, tak silap, yang Nabi keluar pada satu malam ke kubur Baqi'. Kemudian seorang sahabat tu mengatakan dia nak membanyakkan selawat. Berapa banyakkah aku nak jadikan selawat dalam solatku? Nabi kata suka hati kamulah. Maka itu yang umum. Itu yang umum. Cuma yang biasa saya tengok kalau orang yang biasa dia bercakap, dia bercakap sekejap, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli. Biasanya kalau dia terlupa sesuatu lah. Biasanya bila terlupa sesuatu, maka dia terus membaca zikir dalam bentuk selawat. Tapi yang lebih tepat sebenarnya zikir itu umum, tidak selawat sahaja. Sebab dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala menyebut wadhkur rabbaka idza nasid, dan sebutlah nama Tuhanmu bila kamu lupa. Wadhkur rabbaka idza nasid wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada, dan sebutlah nama Tuhanmu bila kamu lupa apa-apalah, tidak khusus kepada selawat sahaja. Jadi itu lebih umum. Yang pentingnya membawa kepada zikir. Itu ayat tu kalau kita lihat dalam surah Al-Kahfi, dia lebih umum. Dia tidak fokus kepada selawat. Tapi bila ada yang biasa dia bercakap apa dia sebut selawat, itu mungkin dah kebiasaan dia begitu. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Cik Amran dari mana ya? Ya, saya. Kelantan Aceh. Aceh. Okey. Gini Ustaz, saya rasa kita semua pernah dengar Sayyidul Istighfar. Ya, betul. Yang dia Allah antara Rabbi sampai bila. Jadi soalan yang ambanya Ustaz, kenapa teks ni diangkat sebegitu rupa, disebut sebagai Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar. Boleh Ustaz ulas? Hadis tu ada dalam Sahih Bukhari daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, iaitu Allahumma anta rabbi. Matan hadis tu berbunyi macam mana kita bacalah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, sampai ke akhirnya. Pertama soalan tadi, kenapa doa ni dinamakan Sayyidul Istighfar? Pertamanya sebab Nabi sendiri yang menamakannya, ya. Nabi sendiri yang menamakannya. Dalam matan tu Nabi sendiri yang beritahu tentang ianya sebagai Sayyidul Istighfar. Yang kedua, kita melihat kepada konten, kandungan dalam doa istighfar ni sendiri mengandungi dipanggil al-i'tiraf. Kita sendiri mengakui. Bila ada pengakuan kepada Allah, hadis itu daripada Shaddad bin Aus, perawinya, ada dalam Sahih Bukhari. Jadi sebab dalam doa ni dia ada i'tiraf, ni pengakuan. Kita mengaku banyaknya nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan kita mengaku dosa yang kita lakukan. Jadi pengakuan itu yang mengangkat darjat doa ni sebagai suatu kedudukan yang bersifat istighfar. Sebab dalam hadis begitu, yang Nabi sebut Sayyidul Istighfar, bahawa kamu mengatakan. Jadi pertamanya sebab Nabi sendiri yang
yang menyatakan dia sebagai penghulu bagi sekali istighfar. Yang kedua sebab dia mengandungi i'tiraf. I'tiraf ni pengakuan terhadap dosa kita dan kita mengaku betapa banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Apa kelebihannya? Kalau kita dah tahu dan kita biasa amalkan, alhamdulillah kita boleh teruskan, kita boleh baca pagi dan petang. Sesiapa yang membacanya pada waktu siang dalam keadaan mungkin biha dia yakin, kalau dia mati pada hari itu, Nabi kata, apa dia? Fahuwa min ahlil jannah. Kalau ditakdirkan dia mati sebelum tiba waktu petang, maka dia termasuk ahli syurga dengan kelebihan doa istighfar ni. Wa man qalaha min al-lail, sesiapa yang membacanya di waktu malam, dalam keadaan mungkinun biha, dia yakin dengannya, lalu dia mati malam tu, dia mati qabla an yusbih, sebelum tiba waktu pagi, mati waktu malam, maka dijamin dia min ahlil jannah. Dia dalam kalangan ahli syurga. Kalau lihat kepada dia punya syarah hadis tu banyaklah yang disebut sebab dia mengandungi ikrar. Pertama, kita mengakui akan keesaan Allah dari sudut rububiyah dan uluhiyahnya, ketundukan kita kepadanya, ubudiyah pengabdian diri kita hanya kepada Allah. Sebab kita kata wa ana abduka, kita mengakui wa ana ala ahdika, aku terikat dengan perjanjian denganmu ya Allah. Jadi doa ni memang agak panjang lah, tapi kalau kita dah biasa amalkan, insya-Allah kita boleh ingatlah, kita boleh ingat matan ni. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, kita berhenti setakat tu. Terima kasih kepada semua. Saya pun ada kelas lepas ni, hari ni Ahad, ada kelas. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita sambung esok lah dengan perbincangan yang seterusnya untuk ayat yang berikutnya dalam surah Nuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, Assalamualaikum. Syukran. Afwan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Wa iyyakum.